saya mengharapkan jangan dipanggil panic buying, iaitu kita bimbang bulan depan 2 bulan lagi ikut beras tak ada, maka kita beli secara yang begitu banyak. Beli kadar biasa. Kekeliruan mengenai harga beras, ya, jangan risau penonton, sebentar saja lagi akan kami bawakan pencerahannya buat anda semua. Penonton, pelbagai taktik skamer wujud untuk menipu dan mencuri maklumat peribadi anda, antaranya dengan cara menyamar sebagai pihak berkuasa dan mewujudkan skim pelaburan wang palsu. Kita harus lebih bijak daripada skamer dengan sentiasa membuat semakan dan melaporkan kepada pihak berkuasa. Hubungi talian 997 sekiranya anda menjadi mangsa penipuan secara dalam talian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih edisi Selasa 26 September 2023 bersama saya Nadin Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Baik penonton, perkongsian daripada pihak KKM di Instagram berkenaan kenyataan palsu yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk makluman, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memandang serius terhadap penyebaran maklumat palsu yang tular di media sosial baru-baru ini berhubung caj perkhidmatan di klinik kesihatan kerajaan. Pihak yang tidak bertanggungjawab ini telah menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat, memandangkan KKM tidak pernah mengeluarkan sebarang maklumat rasmi berkaitan kenaikan cas perkhidmatan. Antara kandungan maklumat palsu ini mengatakan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menaikkan cas kepada sesiapa yang hadir ke klinik kerajaan. Nampak nau menipunya. Justeru, orang ramai adalah dinasihatkan agar menghentikan sebarang perkongsian maklumat palsu dan tidak menghebahkan maklumat yang tidak sahih yang boleh mendatangkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Pihak KKM menasihatkan semua pihak untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan sentiasa memastikan kebenarannya sebelum berkongsi dengan mana-mana individu. Poster palsu seterusnya turut menggunakan gambar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kali ini mengenai dakwaan terdapat bantuan kewangan sehingga RM2,000 secara one-off untuk pelajar IPT. Untuk makluman, menurut kenyataan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, ingin merujuk kepada posting yang tular melalui akaun TikTok semak-semakan semasa bertajuk bantuan kewangan sehingga RM2,000 secara one-off untuk pelajar IPT. Maklumat melalui akaun tersebut adalah palsu. Orang ramai diminta agar tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak pasti atau palsu. Masih ada lagi yang terpedaya dengan taktik pancingan skamer ini berkaitan pautan untuk memeriksa MyKad bagi membolehkan anda menerima wang sebanyak RM1,000. Ini berkenaan wujudnya laman sesawang palsu semakan status sumbangan asas rahmah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan MOF, Kementerian Kewangan menegaskan bahawa maklumat ini adalah palsu. Pautan yang disertakan juga adalah palsu dan akan menghalakan anda ke laman sesawang palsu. Berhati-hati dan jangan mudah terpedaya dengan berita-berita sebegini di media sosial. Layari portal dan ikuti saluran media sosial rasmi Kementerian Kewangan untuk maklumat terkini dan sahih. Benarkah pihak JSJK Polis Pahang mempunyai nombor WhatsApp sah? Ini adalah bohongan cuma. Terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab menyamar sebagai pihak JSJK Polis Pahang untuk memperdaya orang ramai. Untuk makluman semua, pihak JSJK Kontijen Pahang tidak mempunyai sebarang nombor WhatsApp. Sila abaikan sebarang mesej yang diterima melalui aplikasi WhatsApp yang mendakwa adalah daripada pihak JSJK Kontijen Pahang. Lebih elok anda blok terus nombor ini daripada membelenggu hidup anda. Kita ikuti perkembangan berita semasa terkini dan sahih yang dibawakan daripada pihak Berita RTM. 4 jenis sedikit penipuan dalam talian melibatkan tawaran pekerjaan, pelaburan saham, pelaburan forex dan pelaburan mata wang kripto antara yang berjaya ditumpaskan dalam 8 serbuan di sekitar Lembah Kelang.
Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Aliuddin Abdul Majid berkata, serbuan oleh Jabatan Siasatan Jenayah, Komersil dan Bukit Aman mendapati kesemua sindiket merupakan kes berasingan dan menjadikan Malaysia sebagai lubuk operasi. Serbuan ke atas premis yang menjalankan sindiket penipuan tawaran pekerjaan bertempat di Taman Gembira dan di Persiaran KLCC Kuala Lumpur dan modus operandi menyasarkan warga negara Turki, Australia dan Kanada. Dalam pada itu, 93 individu lagi ditahan di Bandar Seri Petaling, Jalan Kepong, Jalan Duta Hartamas serta Bukit Bintang bagi kes yang membabitkan sedikit penipuan pelaburan saham, pelaburan forex dan mata wang kripto. Sindiket kali ini menyasarkan warga tempatan iaitu India, China dan dari seluruh Asia. Pihak polis mengalu-alukan sebarang maklumat dari orang ramai berkaitan sindiket sumpama ini dan melaporkannya ke Bilik Gerakan Polis Kuala Lumpur menerusi talian 03 2146 0584. Baik penonton, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM giat melaksanakan langkah intervensi bagi menampung kekurangan beras tempatan sebelum bekalan kembali stabil sebulan lagi. Hari ini kita berada di Pokok Senar, tempat outlet LPP, di mana hari ini hari pertama LPP melancarkan jualan beras secara direct kepada mereka yang ingin membeli beras tempatan. Jualan beras pada hari ini kita jual 2 kampit 20 kilo lah. Saya mengharapkan jangan dipanggil panic buying, iaitu kita bimbang bulan depan 2 bulan lagi ikut beras tak ada, maka kita beli secara yang begitu banyak. Beli kadar biasa. Kerana kenaikan harga yang berlaku ini, kenaikan harga beras import yang mendadak dan berlaku kenaikan harga ini di seluruh dunia. Termasuk negara jiran kita Indonesia sekarang ini menghadapi masalah kenaikan harga beras import. Harga beras tempatan, harga beras dalam kawalan. Dan ianya setakat ini pihak pemborong, pihak pengilang dan semuanya memberi kerjasama untuk mencukupkan beras itu dalam pasaran. Kawasan Mada padinya sedang dituai sekarang ini dan akan dikilangkan, insyaAllah beras kita ini akan kembali stabil dalam masa sebulan lagi. Tapi masa sampai sebulan itu kita akan cuba membuat intervensi di mana berlaku kekurangan, kita tampung melalui FAMA dan LPP. Mudahlah untuk rakyat-rakyat yang susah dapatkan makanan beras. Kita lihat di kedai-kedai pun tak ada di stok-stok beras tempatan ni kan. Terima kasih kepada Menteri Yang Berhormat Muhammad Sapu. Terima kasih kepada LPP kena buat program macam ni lah. Kena diperbanyakkan lagi program seperti ni lah. Kan? Kena buat program macam ni, kira boleh tolong orang susah. Orang kampung orang semua dapat beras harga yang 26 ni. Kira Alhamdulillah lah, syukur lah. Terima kasih kepada kerajaan. Pemandu lori trailer yang terlibat dalam kemalangan merempuh 14 kenderaan lain di kilometer 5.8 Jalan Persiaran Utara menghala pucung pada 20 September lepas sehingga menyebabkan 2 penunggang motosikal maut dihadapkan ke Mahkamah Magistrate. Muhammad Izzatul Syafiq Mozahari, 29, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Aimah Nabila Muhammad Azhar. Dia didakwa memandu secara berbahaya kepada orang awam dan menyebabkan kematian di kilometer 5.8 Jalan Persiaran Utara pada pukul 10.14 pagi 20 September lepas. Pertuduhan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kurungan Akta 333 yang membawa hukuman penjara antara 5 tahun hingga 10 tahun serta denda tidak kurang RM20,000 dan tidak lebih RM50,000 jika disabitkan kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Wan Nurul Amalina manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Kini kami bawakan maklumat berkaitan berkenaan Kerajaan Perpaduan bekerja. Apa yang berlaku minggu lepas bermula 18 September hingga 24 September 2023. Antaranya adalah
jualan beras import Rahmah dilancarkan dengan harga RM3 sekilo. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyampaikan kenyataan Malaysia di pentas PBB. 700 tan metrik beras putih tempatan diedar ke Semenanjung. Perdana Menteri diberi penghormatan menyampaikan khutbah Jumaat di New York dan garis panduan tangani buli dan gangguan seksual dilancarkan. Dan banyak lagi. Anda boleh dapatkan maklumat ini di laman sesawang rasmi Kementerian Komunikasi dan Digital. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan Sahih berehat seketika. Kembali selepas ini dalam segmen semasa. Early this year, I introduced Malaysia Madani, a vision built on the pillars of core values that we believe are indispensable in any harmonious, thriving and peaceful society. Compassion, ihsan and rahmah, respect, trust and amanah, innovation, prosperity and sustainability. These basic principles and moral values also apply in the context of our relations with other countries. That Malaysia's commitment to the UN and the multilateral system is born out of the strong conviction that all countries, no matter how big or small, rich or poor, strong or weak, have a common responsibility towards creating a better world for tomorrow. Malaysia believes we can achieve this through greater trust and strengthened multilateralism. The United Nations can be the vessel to take us from despondency to a brighter future, from uncertainty to optimism, and from vulnerability to resilience. Tamasya sukan terpulung di benua Asia kini bakal diraikan dengan barisan 44 negara yang dibawakan dari 23 September hingga 8 Oktober merangkumi 482 acara sukan. Sepanjang 16 hari penganjuran dibawakan untuk anda secara percuma di saluran RTM. Juga boleh ditonton secara penserima langsung di RTM Klik. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita. Ya penonton, pastikan anda tidak terlibat dengan promo palsu ataupun berita palsu. Untuk makluman ini adalah segmen semasa. Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Fahmi Fadzil menegaskan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM bertindak berlandaskan undang-undang. Segala tindakan yang dibuat adalah hasil siasatan bersama dengan pihak PDRM serta susulan aduan orang awam yang diterima SKMM. Beliau percaya Majlis Media Malaysia mampu menjadi jalan terbaik untuk mengurangkan atau berbincang menyelesaikan beberapa isu. Beliau turut berharap menjelang tahun hadapan 2024, pihak KKD dapat mengusulkan rang undang-undang ini ke Parlimen untuk diluluskan supaya ia boleh menjadi pemudah cara untuk media atau kawal selia dalaman yang lebih baik dalam kalangan wartawan. Yang Berhormat Fahmi Fadzil berkata, seketika ditanya mengenai tindakan SKMM terhadap portal media tempatan yang didakwa melampaui batas berhubung laporan berita yang diterbitkan. Katanya lagi, beliau akan mendapatkan penerangan lanjut daripada pihak SKMM berkenaan isu tersebut.
Lebih 100 pempamer dari dalam dan luar negara akan menjelajah seluruh Malaysia menjayakan Expo Digital Malaysia MDX 2023. Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Fahmi Fadzil berkata, kementeriannya melalui Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC menganjurkan lebih 13 acara selama 6 minggu bermula semalam 25 September hingga 6 November depan. Expo Digital Malaysia MDX 2023 ini dilihat mampu menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi digital dalam negara Malaysia. Tambahnya lagi, setakat Ogos 2023, Malaysia meraih 37.4 bilion ringgit. Komitmen pelaburan merentasi pelbagai sektor teknologi digital sekaligus bakal menyediakan hampir 16,000 peluang pekerjaan. Pencapaian memberangsangkan ini mencerminkan keyakinan pelabur asing dalam Malaysia Digital MD yang merupakan inisiatif strategik kebangsaan untuk memacu ekonomi digital. Malaysia tidak mengiktiraf atau melayan sebarang tuntutan remeh iaitu berkenaan remah yang dibuat oleh mana-mana pihak termasuk sekumpulan individu yang mendakwa sebagai waris Sultan Sulu ke atas Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Sabah telah diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan komuniti antarabangsa sebagai sebahagian daripada Malaysia sejak pembentukan persekutuan itu pada 16 September 1963. Beliau berkata, meskipun penghakiman bersejarah yang dibuat oleh mahkamah di Perancis dan Belanda sebelum ini berkaitan tuntutan kumpulan Sulu memihak kepada Malaysia, negara masih berdepan pertempuran dari segi perundangan merentasi pelbagai bidang kuasa di beberapa negara dalam usahanya untuk membatalkan pengiktirafan dan penguatkuasaan award akhir timbang tara dalam kes itu. Juga berkata, apa yang lebih menjengkelkan susulan pemberian award akhir itu ialah hakikat bahawa nasib Malaysia masih diputuskan oleh individu yang tidak mempunyai kaitan dengan rantau Asia Tenggara. Zamri juga berkata, Malaysia mengakui kepentingan timbang tara sebagai sebahagian daripada resolusi pertikaian alternatif, peranan institusi timbang tara antarabangsa dan prosesnya dalam menyelesaikan isu-isu yang rumit. Pusingan kerja dan pelantikan baharu bagi jawatan Ketua Setiausaha Kementerian KSU dan Ketua Pengarah akan berkuat kuasa pada 26 September ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohamad Zuki Ali menerusi kenyataan memaklumkan 5 pelantikan baharu bagi jawatan itu telah diberi penempatan baharu. Antara penerima lantikan tersebut ialah Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang bakal menjawat jawatan KSU Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Datuk Seri Isham Ishak pula bertukar sebagai KSU di Kementerian Pertahanan. Datuk Azman Muhammad Yusof akan memegang portfolio sebagai KSU Kementerian Perpaduan, manakala Datuk Noridah Abdul Rahim pula akan mengemudi Jabatan Wilayah Persekutuan bawah Jabatan Perdana Menteri sebagai Ketua Pengarah. Hairi Yahri Yaakob dinaikkan pangkat sebagai Ketua Setiausaha KSU Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Tan Sri Mohamad Zuki Ali mengucapkan syabas dan tahniah atas pelantikan itu dan percaya ia dapat terus memacu kecemerlangan kementerian dan agensi dalam menjayakan agenda Malaysia Madani. Kesucian proses timbang tara mesti sentiasa dipertahankan dan penyalahgunaan proses timbang tara perlu ditentang. Demikian kenyataan Menteri Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said dalam ucap tamanya di Kolokium Timbang Tara Antarabangsa 2023 di London. Ucap tama beliau dengan tema kedaulatan negara dan kekebalan dalam timbang tara komersial turut mengambil contoh kes tuntutan penipuan pihak Sulu. Dengan pembatalan ini, perjuangan sekian lama kerajaan untuk menentang dakwaan Sulu akan berakhir kerana asas tuntutan itu akan tidak lagi wujud. Kata Yang Berhormat Azlina dalam ucap tamanya. Tambah beliau, dalam penipuan Sulu, mereka cuba memeras ugut Malaysia sebanyak 14.9 bilion ringgit dolar Amerika. Justeru berlaku pernimbangan tara perlu disemak semula dan perlu ada pengawasan pembiaya ditegasi pihak ketiga. Ia juga perlu ada ketelusan dan kewajipan pendedahan oleh pihak-pihak berkaitan.
Pemantauan dan pengawasan kemungkinan muncul penyakit baru terus dipertingkat Kementerian Kesihatan KKM sekaligus bersedia berdepan dengan ancaman satu lagi pandemik yang dinamakan penyakit X. Dia namakan X tu kalau kita tak tahu lagi lah penyakit apa. Jadi ini sebab tu dinamakan X. Ya. Tetapi kalau ikutkan persediaan kita di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia ni, kita memang sentiasa bersedialah atas apa saja kemungkinan-kemungkinan jika berlakulah pandemik pada masa hadapan. Penduduk terjejas banjir di 4 negeri iaitu Sabah, Sarawak, Kedah dan Perak meningkat kepada 211 orang setakat pukul 6 pagi tadi. Portal Bencana Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA merekodkan Sabah paling ramai melibatkan daerah Beaufort dengan 134 orang daripada 46 keluarga yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Selangor. Angka tersebut diikuti Perak iaitu 38 orang daripada 9 keluarga dari daerah Kerian di PPS Sekolah Kebangsaan SK Cangkat Lobak. Kedah pula membabitkan 31 orang daripada 8 keluarga bagi daerah Kubang Pasu yang berlindung di PPS Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Changlun. Sementara yang terakhir dicatatkan Sarawak dengan 8 orang daripada 3 keluarga dari daerah Limbang di PPS Dewan Serbaguna Buloh Baloi. Bilangan penduduk terjejas tersebut tidak berubah setakat pukul 8 malam tadi, kecuali bagi negeri Kedah yang mula direkodkan dalam data portal terbabit pada pukul 12.30 malam tadi. Baik penonton, pastikan Suhaib berehat sekali lagi kembali selepas ini di minit-minit yang terakhir iaitu segmen notifikasi di mana kami akan war-warkan kepada anda hebahan yang perlu anda ketahui. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Pembangunan desa tentunya tidak akan dikesampingkan. Kerajaan bertekad untuk merapatkan nisbah jurang pendapatan antara desa dan bandar daripada 0.57 pada tahun 2022 kepada 0.67 pada tahun 2025. Dalam hal ini, kerajaan akan memperluas penyediaan infrastruktur dan perkhidmatan, memanfaat potensi ekonomi desa dan memperkukuh pencapaian perkhidmatan untuk memastikan kesejahteraan penduduk di desa dan pedalaman. Antara program dan projek baru yang akan dilaksanakan termasuk projek membina jalan dari Kampung Gedes melalui Sungai Kelai ke Felda Palung, Jempul, Negeri Sembilan. Projek membina jalan dari Kuala Linggi ke Air Molek, Masjid Tanah Alor Gajah, Melaka. Projek membina jalan dari Kampung Kuala Sungai Udang ke Pantai Murni, Yan, Kedah. Projek membina jalan pintas Bukit Sagu ke Bukit Kuin, Kuantan, Pahang. Projek Jalan Perhubungan Desa Negeri Perak Fasa 2. Projek Sokongan Pengukuhan Keusahawanan Luar Bandar 2.0. Program Pembangunan Keupayaan Komuniti Luar Bandar. Tamasya sukan terulung di benua Asia kini bakal beraksi. Satu hati dengan semangat kesukanan. Perjuangan dalam keharmonian. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi.
Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih dan ini adalah segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Ayo kita mulakan dengan perkongsian ini ya. Untuk maklumat anda, jangan lupa saksikan pada malam ini Bicara Naratif dengan topik yang dibawa adalah sama-sama kita saksikan 17 anjakan besar KSP RMK12 bersama dua orang tamu yang diraih pada malam ini 9 malam Selasa 26 September 2023 di saluran TV1, siaran serentak di saluran berita RTM. Untuk mudah di mana saja anda berada, muat turun aplikasi RTM Klik, juga disiarkan MyTV dan juga di manakah ia sudah semestinya di Facebook Live Berita RTM dan TikTok Live Berita RTM. Diteruskan lagi untuk keesokan harinya, sama-sama kita saksikan naratif khas dengan tajuk yang dibawa adalah kandungan antara kebebasan dan laporan bertanggungjawab. Bersama dua orang tamu juga yang diraih pada hari esok, Rabu 27 September 2023, 9 malam di saluran TV1, siaran serentak di saluran berita RTM, MyTV saluran 123, juga melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa untuk ikuti Facebook Live Berita RTM dan juga TikTok Live Berita RTM. Penyiar rasmi adalah RTM pada 23 September hingga 8 Oktober 2023 bagi Sukan Asia 2023 RTM #Demi Malaysia. Ada penonton yang bertanyakan kenapa ada siaran TV lain yang tidak menyiarkan? Jangan risau, kami di RTM akan menyiarkan. Kami adalah penyiar rasmi pada 23 September hingga 8 Oktober 2023 #Sukan Asia 2023 RTM. Ini perlu kami bawakan kepada anda Majlis Pelancaran Skim Perubatan Madani dan Program Madani Afiat peringkat kebangsaan bagi tahun 2023 pada 1 Oktober 2023 iaitu Ahad 7 pagi hingga 4 petang. Di manakah lokasinya adalah Bulatan Sultan Azlan Shah, Bandar Meru Raya, Ipoh, Perak. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jadi ayuh sama-sama kita memeriahkan program Skim Perubatan Madani dan juga program Madani Afiat peringkat kebangsaan tahun 2023. Kita bawakan pula bagi anda yang sedang mencari pekerjaan, peluang pekerjaan, ayuh walk-in interview My Future Jobs at UTC, Anjuran Pekeso Pahang. Pada 27 September 2023 iaitu Rabu, bermula seawal 10 pagi hingga 3 petang. Di manakah tempatnya? Di Pusat Transformasi Bandar UTC, Kuantan, Pahang. Antara majikan terlibat, ya, anda boleh saksikan pelbagai lagi yang kami bawakan khas buat anda. Anda boleh scan juga ataupun imbas QR code yang tertera. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Pastikan saya untuk edisi Selasa sampai di sini saja. Ingat, insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada hari esok Rabu pada pukul 2.30 petang di saluran TV1. Untuk mudah di mana saja anda berada, anda boleh saksikan Pastikan Sahih dengan cara muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Untuk memastikan sama ada berita yang anda benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Ingat, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.